Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak, clear tak suara saya, sahabat-sahabat sekalian? Dengar Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Tuan Nasarudin, apa khabar Tuan Nasarudin? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Bila nak berkuda lagi? Ustaz, nanti teruskan lagi? Alhamdulillah, masih lagi seminggu sekali. Okey. Lepas ni kena ikut Ustaz lah. Lama dah cuti nak mula ni, tahulah. Betul. Boleh. Okey Ustaz. Okey, baik. Malam ni ada 2-3 orang tak dapat join. Tun Zaki dengan isterinya boleh join, cuma dia kata dia boleh dengar saja. Tak dapat nak baca sekali sama-sama kita. Apa, kita jalan dulu mana ada, insya-Allah. Okey, baik. Malam ni kita akan sambung juzuk amma kita daripada surah Al-Masad. Muka surat 603. Muka surat 603. Surah yang bawah sekali. Surah ni ada 4 nama. Al-Masad boleh, Al-Lahab boleh, surah Tabbat boleh, surah Abi Lahab pun boleh juga. Ada 4 nama lah. Yang biasa glamour ni dipanggil Al-Masad ataupun Al-Lahab. Itu yang biasa dipanggil lah. Tapi selain nama tu ada 3 lagi nama. Ada 2 lagi nama. Satu surah Tab. Yang ketiga, pertama Al-Masad. Yang kedua Al-Lahab. Yang ketiga dipanggil Tabbat. Yang keempat dipanggil surah Abu Lahab ataupun Abi Lahab. Okey, itu yang kita akan bincang malam ni, insya-Allah. Okey, baik. Berdoa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, minta sahabat-sahabat semua muka surat 603. Muka surat 603 surah Al-Masad. Okay, semua dah jumpa ya, muka surat 603 surah bawah sekali. Maksudnya kita baki 4 surah je lagi juzuk amma ni. Lepas habis 4 surah ni kita start daripada amma yatasaalun balik, insya-Allah. Sebab kita dulu mula daripada surah Ad-Duha kan. Ad-Duha sampai habis. Habis je An-Nas nanti kita akan mula balik daripada An-Naba, amma yatasaalun. Okey, baik. Surah ni ada 4 nama. Surah kita namanya surah Al-Masad. Okey, Al-Masad ni biasalah kita dengar Al-Masad. Okey, ada surah ni ada 4 nama Saya tulis kat skrin. Pertama Al-Masad. Okey, Al-Masad. Alif, Mim, Sin, Dal. Al-Masad. Ni yang pertama. Ni yang biasalah. Yang kedua Al-Lahab. Okey. Al-Lahab. Yang ketiga dipanggil surah Tabbat. Surah Tabbat. Okey. Yang keempat dipanggil surah Abi Lahab. Abi Lahab. Okey. Ini 4 nama surah ni. Al-Masad boleh, Tabbat boleh, apa lagi? Al-Lahab boleh, Abi Lahab pun boleh. Jadi surah dia ada 4 nama, panggillah mana-mana tak ada masalah. Nak panggil surah Al-Masad boleh, surah Tabbat boleh, surah Al-Lahab boleh, surah Abi Lahab boleh. Benda ni tak pelik pun. Sebab surah At-Taubah ada 12 nama, surah Fatihah ada 17 nama. Benda tu bukan satu benda yang pelik. Okey, baik. Jadi surah Al-Lahab ni dari sudut susunan. Dari sudut susunan adalah surah yang ke-111. 111 sebab 3 surah lagi, 112, 113, 114. Jadi surah ni dari sudut susunan adalah surah yang ke-111.
Dari sudut penurunan, dia adalah yang ke-6 setelah surah Al-Fath. Dia adalah surah yang ke-6 diturunkan setelah surah Al-Fath. Al-Fath, surah Al-Fath adalah surah yang ke-5, manakala surah Al-Masad ini adalah surah yang ke-6. Jadi bila kita tahu surah ni surah yang ke-6, maknanya dia turun kat mana? Mekah ke Madinah? Mekah lah. Oleh kerana kita tahu dia surah yang ke-6, maka ianya adalah diturunkan di Mekah, awal-awal perkembangan Islam. Surah ini mengandungi 5 ayat dan surah ini mengandungi 23 patah perkataan. Mengandungi 23 patah perkataan, tidak termasuk preposition. Bi, fi, ila, ala, min tu tak termasuk lah. Kalau termasuk jadi lebih lagi. Okey, baik. Ini kita kata muqaddimah surah Al-Lahab. Apa relate antara surah Al-Lahab ini ataupun Al-Masad ini dengan surah An-Nasru minggu lepas? Apa kaitan dia? Surah ni sebenarnya tidak menceritakan kaitan dari sudut persamaan, tapi menunjukkan opposite, lawan. Lawan. Bertentangan antara surah An-Nasru kita sebelum ni dengan surah Al-Lahab kita malam ni. Dalam surah An-Nasru, Allah SWT menceritakan kemenangan dan kejayaan orang Islam menawan kota Mekah. Dalam surah An-Nasru, minggu lepas kita bincangkan kemenangan dan kejayaan orang Islam tawan kota Mekah, conquest of Mekah, serta kemenangan di dunia di samping ganjaran yang lumayan ke akhirat. Dalam surah An-Nasr minggu lepas. Manakala dalam surah ini Allah SWT menyebutkan balasan bagi orang yang derhaka. Allah Ta'ala menyebutkan balasan bagi orang yang derhaka yang mana ia akan menghadapi kerugian dunia dan akhirat. Dunia rugi, akhirat pun rugi juga, iaitu Abu Lahab, isterinya dan seorang anaknya. Abu Lahab, isterinya dan seorang anak dia. Jadi dalam surah Al-Lahab ataupun Al-Masad yang kita akan bincang 5 ayat ni, hanyalah berkenaan dengan nasib Abu Lahab, isteri dia, dan betapa ruginya dunia dan akhirat dia. Betapa ruginya dunia dan akhirat dia. Surah ini menunjukkan salah satu mukjizat Al-Quran, boleh menceritakan future. Boleh menceritakan future dengan tepat, dengan yakin, dengan tidak ada keraguan sikit pun. Quran ni cakap dengan yakin. Ayat ni cakap dengan yakin dalam ayat 3, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api yang marak menjulang. Api yang marak menjulang. Jadi dalam dalam 5 ayat ni, kita akan bincang mengenai keluarga Abu Lahab beserta isterinya Ummu Jamil. Anak-anak dia, Allah Ta'ala tak mention. Kenapa tak mention? Sebab anak dia 4 orang, 3 orang masuk Islam. Seorang dia mati kafir macam dia juga. Okay? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika mana turun ayat 214 dalam surah Syu'ara. Ketika mana turun ayat 214 dalam surah Syu'ara. Tolong baca boleh, Tuan Haji Nasaruddin? Boleh tak tolong baca, Tuan Haji Nasaruddin? Okey, maka saya cari muka surat je Surah Syu'ara, ayat 214, muka surat 376. Muka surat 300? 376. 376. Ya, ayat 214. 376 ayat 214. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu Muhammad yang terdekat. Okey, terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Allah pesan kat Nabi, sebenarnya walaupun ayat tu turun untuk Nabi, untuk kita pun sama jugalah. Kita juga disuruh memberi peringatan, nasihat pada kerabat-kerabat yang terdekat. Anak saudara, pak saudara, sepupu, dua pupu, tok saudara, cucu saudara kena berilah peringatan sekali-sekala. Tapi ketika mana Allah turunkan ayat 214 ni pada Nabi SAW, maka Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW panggil semua keluarga dia. Oleh kerana Nabi ni orang yang jujur, amanah, dipercayai, bila dia panggil orang ramai datang. Nah, maksudnya dia ni bukannya orang yang kita kata leceh, lekeh. Kalau orang tak terkenal,
orang tak terkenal, tuan-tuan dan puan-puan, penceramah tak terkenal datang surau kita, orang surau kita iklan. Malam ni penceramah kita Ustaz Abdul Halim bin Abdul Hamid. Ini sekadar contoh. Jadi orang dengar, siapa dia tu? Tak pernah dengar pun nama dia kat TV, tak ada, kat YouTube tak ada. Dia bila nama dia tak ada, orang takkan beri tumpuan sangat. Tapi kalaulah penceramah tu kat TV biasa nampak muka dia, YouTube pun nampak ceramah dia, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Azhar Idrus, orang takkan sangsi lagi, orang takkan tertanya-tanya lagi, mesti ramai orang datang malam. Contoh. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bukannya calang-calang orang, bukannya orang biasa-biasa je. Dalam ketika peperangan, Nabi SAW cakap pada orang Quraisy yang pandang rendah dia. Nabi kata apa? Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ni Nabi bukan penipu dan aku ni cucu pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Ketua Mekah. Jadi bila dia ketua Mekah, anak-anak dia hebatlah, cucu dia tak kurang hebatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah cucu pada Abdul Muttalib. Jadi bila dia panggil orang-orang Mekah kumpul, maka orang Mekah pun berkumpul. Ketika mana Nabi SAW panggil orang-orang Mekah berkumpul di Bukit Safa, maka orang tanya, siapa yang panggil-panggil tu? Siapa panggil-panggil tu? Maka orang pun jawab, Muhammad. Maka mereka pun datang berkumpul di sisi Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka berkumpul di sisi Nabi SAW, maka Nabi kata, Nabi SAW cakap pada mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, okay, ara'aitu law akhbaratukum anna khailan tusbihukum ghadan. Nabi kata, wahai orang Quraisy, apa pendapat kamu kalau aku beritahu kamu esok pagi ada tentera berkuda datang nak serang kamu? Apa pendapat kamu kalau aku beritahu kamu esok pagi ada sekumpulan tentera berkuda datang nak serang kamu? Maka orang Mekah jawab, ma jarrabna alaika kaziban. Pengalaman kami dengan kamu ni tak pernah kelentong lagi lah. Pengalaman kami dengan kamu ni belum pernah menipu lagi. Tu cakap orang Mekah pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata, inni Rasulullah, inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Aku ini adalah utusan Allah. Nabi Muhammad katalah pada mereka, aku ini adalah utusan Allah dan aku ni dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi ancaman pada kamu, memberi warning pada kamu, beri ancaman pada kamu, bagi warning pada kamu tentang azab yang akan datang. Azab lepas kita mati nantilah. Nabi SAW cakap macam tu pada mereka. Maka Abu Lahab ada dalam majlis tu. Abu Lahab pak saudara dia ada dalam majlis tu. Maka Abu Lahab cakap pada Nabi, Ali haza da'autana, panggil kami sebab nak cakap benda ni. Panggil kami yang sedang berniaga, panggil kami yang sedang buat urusan tu, urusan ni, panggil kami. Ingatkan nak cakap benda penting. Ingatkan nak cakap benda besar. Rupanya panggil datang nak mengaku kamu Rasul, lepas tu nak warning kami tentang azab yang belum tentu ada tu. Maka Abu Lahab kata pada Nabi, tabballaka. Abu Lahab cakap pada Nabi SAW, tabballaka. Apa terjemah tabballaka? Kecelakaan untuk kau. Celaka kau ni. Oleh kerana kata-kata dia itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat mendoakan, memberitahu kecelakaan untuk dia balik. Dia kata kat Nabi, tabban laka, kecelakaanlah untuk kau. Maka Allah turunkan ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kecelakaanlah untuk Abu Lahab dan memang dia seorang yang celaka. Itu maksud ayat ni. Ini kita panggil sababun nuzul. Kenapa surah ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan? Kenapa surah ini Allah Taala turunkan? Kerana kebiadaban Abu Lahab terhadap Nabi SAW. Jadi kita akan bincanglah dalam ayat 1 nanti. Mula-mula tabbat, lepas tu watab. Apa maksud tabbat, apa maksud watab. Okey, itu kita akan bincang nanti. Dalam seorang muhaddisin, nama dia Tariq Al-Muharibi. Tariq Al-Muharibi kata, ketika mana kami berada, seorang lelaki Badui yang masuk Islam, lalu mereka bercerita, lelaki Badui itu cerita, ketika mana kami berada di Pasar Zulmajaz, pasar besar kat Mekah zaman dulu lah, kami ternampak seorang lelaki separuh umur.
Umur separuh, maksudnya umur 40 lebih lah Nabi. Maka lelaki tu kata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi kata, wahai manusia, wahai orang ramai, ucaplah kalimah la ilaha illallah tuflihu, kamu akan berjaya. Tu cakap Nabi masa kat pasar Majas. Jadi Nabi SAW pergi pasar, dakwah kat pasar. Tempat orang paling sibuk, tempat orang paling tak ada masa nak dengar nasihat, tempat orang paling banyak benda-benda yang tak baik, tempat paling lalai, paling lawa, Nabi dakwah kat situ. Lalu lelaki Badui ni dia kata, tiba-tiba saya nampak seorang lelaki melempar sesuatu dari belakang pada lelaki separuh umur tu tadi. Lelaki tu baling kena kaki, kena belakang, sehingga keluar darah daripada kaki Nabi, kaki lelaki tersebut, maksud kaki Nabi. Maka lelaki tu mencelah. Lelaki tu dia cakap balik. Dia kata, wahai orang ramai, jangan dengar cakap dia ni. Lelaki yang paling batu kat Nabi tadi cakap, wahai orang ramai, jangan dengar cakap dia ni. Maka jangan dengar cakap dia penipu. Maka aku pun tanyalah, oleh kerana dia ni orang Badui, dia bukan orang bandar. Tuan-tuan dan puan-puan, para Nabi dulu, Allah pilih semuanya orang bandar. Para Nabi dulu, Allah pilih semuanya orang bandar. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, orang bandar ni berfikiran lebih terbuka. Orang bandar ni lebih apa kita kata? Dia tak kasar macam orang kampung. Orang kampung pendalaman ni kasar. Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata apa dalam sebuah hadis? Man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal kat pendalaman, kawasan pedalaman, kasar, dia keras. Okey, lawan dia, siapa tinggal kat bandar, dia lembut sikit, agak lemah lembut sikit, agak sopan santun sikit. Jadi dia ni Badui, dia ni orang Badui. Jadi dia pergi Mekah, dia pergi ke bandar Mekah untuk berniaga, urusan macam biasa, pergi pasar Zul Majaz ataupun Zil Majaz, nama pasar glamour kat Mekah masa tu. Dia tengok Nabi tu cakap benda tu, lepas tu ada orang baling tu ke belakang. Dia pun tanya orang, siapa lelaki yang duk cakap-cakap tu? Maka orang jawab, tu Muhammad. Lepas tu yang belakang dia yang baling barang kat dia tu. Maka orang cakap, tu bapa saudara dia, Abu Lahab. Tu bapa saudara dia, Abu Lahab. Yang mendakwa dia ni adalah seorang pendusta, penipu. Okey, baik. Itu kita kata cerita yang berkaitan dengan surah Al-Masad ataupun Al-Lahab. Okey. Ataupun Tabbat ataupun Abi Lahab. Kalau Al-Masad, apa terjemah Al-Masad? Terjemah Al-Masad, sabut kelapa. Sabut kelapa, itu Al-Masad. Manakala Al-Lahab maksudnya yang menyala-nyala. Terjemah Al-Lahab tu yang menyala-nyala. Okey. Tabbat tu terjemah dia nanti kita bincang. Begitu juga Abi Lahab nama orang. Abi Lahab nama orang. Okey, baik. Itu kita kata sedikit muqaddimah ataupun pengenalan tentang surah Al-Lahab. Lepas turun surah ni apa berlaku nanti kita bincang insya-Allah. Okey, baik, masuk ayat 1. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita akan mulakan surah Al-Lahab malam ni. Muka surat 603 surah bawah sekali, Al-Masad. Okey, ada 4 nama, Al-Masad boleh, Al-Lahab boleh, Tabbat boleh, Abi Lahab pun boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tabbat. Apa terjemah tabbat? Kecelakaanlah. Tabbat, kecelakaanlah. Okey. Yada, kedua-dua tangan. Terjemah yada, kedua-dua tangan. Abi Lahabin, Abu Lahab. Abi Lahabin, Abu Lahab. Wa dan tabbat celakalah dia. Tabbat celakalah dia. Tu ayat 1 kita hari ni ya. Tuan Haji Nasaruddin, Puan Anizah ada? Tuan Haji Nasaruddin? Tak ada. Dia tengah Okey, tak ada, tak apa. Tolong baca boleh? Puan Izawani tolong baca. Puan Izawani tolong baca boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kecelakaanlah kedua-dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Okey, baik. Ulama-ulama bincang. Dalam ayat ni ada 2 perkataan kecelakaan. Satu tabbat, satu lagi tabba. Satu tabbat, satu tabba.
Apa? Jadi dalam ayat ni kalau kita belajar grammar dia panggil ada dua jumlah. Dua jumlah tu maksudnya dua ayat. Dua ayat. Ayat pertama, part pertama tabbat yada abi lahab tu part pertama. Wa dan tabba tu part kedua. Jadi ulama-ulama tafsir bincang apa maksud ayat pertama, part pertama dengan part kedua dalam surah ini. Baik, menurut Imam apa nama imam tu? Imam Hafaz. Menurut Imam Hafaz, ni dia bagi komentar lah, dia bagi komentar tentang ayat ini. Dia kata, part pertama, tabbat yada abi lahab tu adalah doa kecelakaan daripada Allah pada Abu Lahab. Doa kecelakaan daripada Allah pada Abu Lahab. Jadi terjemah tabbat tu maksudnya semoga mendapat kecelakaanlah tangan Abu Lahab. Semoga mendapat kecelakaanlah kedua tangan Abu Lahab. Jadi doa kecelakaan untuk Abu Lahab tu je ayat dia. Tabbat yada abi lahab. Tu je. Tu doa kecelakaan. Adapun watabba dan celakalah dia daripada situ sampailah habis surah, itu kita kata hanyalah penerangan pemberitahuan. Penerangan dan juga pemberitahuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar grammar, fi'il madi ni, kalau kita belajar grammar, tabak ni fi'il madi, past tense. Tabak ni fi'il madi, past tense. Betul kan? Jadi kalau past tense, terjemah dia telah binasa lah. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar tak? Bila kita, mesti tuan-tuan biasa dengar kan? Mesti tuan-tuan biasa dengar. Bila kita bagi sesuatu ke orang, bagi hadiah ke, maka orang cakap apa kat kita? Jazakallahu khairan kathiran. Kan? Ringkasan dia JZKK. JZKK. Sekarang kan zaman musim ringkas, jadi JZKK tu adalah ringkasan pada Jazakallahu khairan kathiran. Okey, ni. Nabi kata siapa yang mengucapkan ucapan ni pada orang buat baik pada dia, maka dia telah berlebih-lebihan dalam membalas kebaikan. Maksudnya dia telah memberi, kalau kita bahasa Melayu kata dia telah ucap terima kasih dengan terima kasih yang tinggi sangat. Okey, baik, tak apalah ayat ni jazakallahu khairan katsira. Ni kadang-kadang ki depend pada siapalah. Kalau lelaki jazaka, kalau perempuan jazaki. Tertukar tak apa. Kalau kita pening nak guna mana satu, guna je untuk semua orang jazakallah, tak ada masalah pun sebenarnya. Walaupun dia perempuan. Contoh beri salam, Assalamualaikum. Patutnya kum tu untuk ramai lelaki. Perempuan kena beri salam, Assalamualaikum lah. Patutnya kalau grammar kan. Tapi tak ada masalah. Guna je kum tu untuk semua orang. Lelaki ke perempuan ke kanak-kanak, 2 orang ke 3 orang, 10 orang, seorang boleh guna. Samalah juga jazakallah ni. Guna untuk lelaki boleh, perempuan boleh, tak jadi masalah. Apa poin saya nak beritahu? Jazak ni adalah past tense. Jadi lafaz past tense didatangkan memberi makna doa. Lafaz past tense didatangkan memberi makna doa. Kalau ikutkan, terjemah dia apa tahu? Kalau ikutkan grammar betul-betul. Telah memberi balasan kepadamu oleh Allah. Jaza telah memberi balasan kepadamu Allahu oleh Allah. Jadi kalau ikutkan terjemah dia, Allah telah memberi balasan kepadamu. Ya, kalau Allah telah beri, Allah tak beri lagi. Jadi lafaz jazakallah tu adalah lafaz doa. Sebab tu doa kunut, tuan-tuan dan puan-puan, doa kunut kita ada dengan 2 version. Hujung dia itulah. Apa dia? Pertama, yang mula pada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Sampai habis last sekali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Betul kan? Dia orang tanya, Ustaz, kadang-kadang dia baca wa barik wa sallim, mana satu ni betul? Jawapan dia dua-dua betul. Kalau baca wa barik wa sallim maksudnya ya Allah berkatilah, ya Allah sejahterakanlah, selamatkanlah. Tu maksud barik wa sallim tu. Dalam grammar barik dan sallim maksudnya command. Kita minta pada Allah dengan menggunakan lafaz perintah agar Allah berikan keberkatan dan kesejahteraan pada Nabi SAW. Satu lagi dalam doa kunut kita boleh baca. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini sekadar perkongsian. Kalau imam tu baca sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, salah. Salah dari sudut grammar, tak salah dari sudut makna.
Tak adalah kata, oh tak sah sembahyang, kena sembahyang balik. Tak sampai macam tu. Dia macam ni. Kalau kita jadi imam ke, sembahyang seorang ke, kan, doa kunut 12 kali tu, kalau kita baca wasallallahu, kan, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi kalau ni kita baca dengan baris atas lam baris atas, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang ni kita baca wabarak wasallam. Ra baris atas. Dia sebenarnya wabaraka wasallama. Okey? Ni doa kunut ni. Ada orang tanya soalan macam ni, tapi tak apalah, tak jadi masalah. Wabaraka wasallama. Kenapa baraka dengan salama? Sebab lam kat sini baris atas, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Dia kena sama. Ni sama-sama. Tapi kalau kat sini kita baca wasallallahu ala sayyidina Muhammad, kalau ini kita baca baris bawah, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi, ini kena baca wabarik, ini kena baca wasallim. Okey? Bezanya kalau baris atas, dia past tense, memberi makna doa. Semoga Allah mencuci rahmat, semoga Allah memberkati, semoga Allah beri kesejahteraan. Kalau baris atas tadi lah. Kalau baris bawah, salli, cucurilah rahmat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, cucurilah rahmat. Jadi kalau kat sini salli, ni kena barik, ni kena salli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lafaz doa dalam bahasa Arab boleh guna dua. Satu, kita guna lafaz past tense. Yang ayat macam ayat sekarang. Contoh kita sebut nama sahabat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Untuk sahabat-sahabat, bila kita guna lafaz, sahabat-sahabat dah tak ada sahabat-sahabat dah meninggal dunia semua. Bila kita sebut perkataan radiyallahu anhum pada sahabat, maksudnya apa? Allah telah redha pada mereka. Radiyallahu tu terjemah dia Allah telah redha, pasti. Tapi kalau untuk orang masih hidup, contoh ustaz yang kita kenal, Ustaz Abdul Somad kita kenal, Ustaz Azhar Idrus kita kenal, masih hidup lagi, kita pun kata apa dah? Ustaz Azhar Idrus radhiyallahu anhu berkata, Ustaz Abdul Somad radhiyallahu anhu berkata, boleh ke tak boleh? Nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke tak boleh? Siapa nak cuba jawab? Salah tak apa, betul tak apa. Salah tak dapat denda, betul tak dapat hadiah. Boleh ke tak boleh? Ustaz Abdul Samad radhiyallahu anhu, Ustaz Azhar Idrus radhiyallahu anhu, boleh ke tak boleh? Dia orang hidup lagi, Ustaz, orang boleh cakap macam tu? Boleh. Tak jadi masalah kita sebut Ustaz Azhar radhiyallahu anhu. Kerana maksud radhiyallahu anhu bila kita cakap pada orang masih hidup, maksudnya apa dia? Semoga Allah meredainya. Semoga Allah meredainya. Adapun sahabat yang telah meninggal dunia, ataupun bukan sahabat lah, pak saudara kita ke tok saudara kita telah meninggal dunia, kita sebut radhiyallahu anhu, maksud kita apa dia? Semoga Allah meredainya. Jadi lafaz past tense dalam bahasa Arab kadang-kadang memberi makna doa. Okey, jelas Apa tujuan saya cakap benda tu panjang-panjang? Nak beritahu. Ayat pertama, tabbat yada abi lahab, ni adalah doa kecelakaan tu. Maksudnya, semoga Allah memberi kecelakaan kepada kedua tangan Abu Lahab. Jadi, lafaz doa, tuan-tuan dan puan-puan, masa ayat ni turun, Abu Lahab dah dapat kecelakaan ke belum? Belum. Abu Lahab tak dapat kecelakaan lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan lafaz past tense pada Abu Lahab masa surah ni turun. Masa tu dia tak dapat kecelakaan lagi. Jadi kenapa Allah guna lafaz past tense untuk future tense? Pertama untuk doa tadi. Yang kedua, dalam bahasa Inggeris dipanggil emphasize, penekanan ataupun future perfect. Menggunakan lafaz past tense untuk benda akan datang, untuk beritahu apa dia? Confirm, pasti berlaku. Confirm, pasti terjadi. Itu sebab Allah guna lafaz, ayat pertama, dua lafaz past tense. Satu tabbat, past tense. Yang kedua, tabba. Okey, baik. Dalam grammar lagi, kenapa panggil tabbat satu, tabba satu? Terjemah dia dua sama. Pertama, perkataan tabbat ditujukan untuk tangan Abu Lahab kedua-duanya. Manakala tabba digunakan untuk seluruh diri Abu Lahab. Sebab tu beza tabbat dengan tabba. Jadi terjemah kita yang sebetulnya menurut Imam Ahmad tadi, tabbat yada abi lahabin wa tab, apa terjemah dia? Semoga Allah mencelakakan kedua tangan Abu Lahab, ataupun semoga kedua tangan Abu Lahab ditimpa celaka, wa tabba, dan celakalah dia.
Watabba dan celakalah dia. Jadi dalam satu ayat ni tuan-tuan dan puan-puan ada dua lafaz past tense. Satu tabbat, satu lagi tabba. Dua-dua ni lafaz past tense. Tapi diturunkan surah ini, masa turun surah ini Abu Lahab belum lagi mendapat sebarang kecelakaan. Dia hidup senang lenang kat Mekah masa tu. Ya, memang betul. Masa surah ni turun dia hidup senang lenang kat Mekah. Tapi surah ni menggunakan lafaz past tense untuk menunjukkan benda tu confirm berlaku. Bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris dipanggil future perfect kan. Would have been, could have been, might have been. Itu semua lafaz-lafaz past tense. Tapi digunakan untuk future untuk menunjukkan confirm pasti akan berlaku. Okey, baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut dua tangan Abu Lahab? Abu Lahab ni, di samping dia buat jahat guna tangan. Kan tadi hadis Imam Muharibi tu. Nabi berdakwah di pasar Zulmajas, dia baling batu kat belakang Nabi. Kat kaki Nabi sampai berdarah kaki Nabi SAW. Allah sebut dua tangan. Adakah maksud Allah tangan dia saja binasa? Jadi kalau dua tangan dia binasa, muka selamat, kaki selamat, badan selamat, semua selamatlah. Tuan-tuan dan puan-puan, kaedahnya dalam tafsir, dalam hadis dipanggil sebut sebahagian anggota badan, maksudnya keseluruhan. Allah sebut dua tangan je. Allah sebut dua tangan. Binasa, semoga Allah membinasakan dua tangan Abu Lahab. Jadi kalau dua-dua tangan binasa, badan okey, kepala okey, kaki okey. Betul kan? Dah dua tangan je binasa. Dalam kaedah tafsir, dalam kaedah hadis, dipanggil apa tahu? Dipanggil, kaedah ni dipanggil zikrul juz wa iradatul kull. Ni kaedah tafsir ni Kenapa saya terangkan nanti? Di sini saya terangkan nak beritahu sebab dipanggil zikrul juz'i, ni jim zai hamzah. Zikrul juz'i wa iradatul kulli. Wa iradatul kulli. Ni kaedah dipanggil. Sorry Ni alif lam kaf lam. Apa terjemah dia? Zikrul juz'i, menyebut sebahagian. Zikrul juz'i maksudnya menyebut sebahagian. Boleh? Wa iradatul kulli, sedangkan yang diinginkan keseluruhan. Sebut sebahagian anggota badan je, dua tangan je, sebut dua tangan. Tapi yang dimaksudkan keseluruhan badan. Yang dimaksudkan keseluruhan badan tadi. Bukan dua tangan Abu Lahab je akan binasa, keseluruhan badan dia akan binasa. So kenapa Allah guna dua tangan? Kerana kebiasaannya tanganlah yang digunakan oleh manusia untuk buat banyak maksiat. Maksiat mata ada, maksiat telinga ada, maksiat lidah ada, maksiat apa lagi? Maksiat hati ada, kaki ada, maksiat kemaluan, maksiat ada juga. Tapi Allah sebut tangan kerana manusia banyak menggunakan tangan. Ataupun tangan memberi makna kemampuan. Maksudnya Allah sebut tangan, tapi Allah nak beritahu semua kemampuan melihat dia guna maksiat, kemampuan mendengar dia guna untuk maksiat, kemampuan berjalan dia guna untuk maksiat, kemampuan kaki dia guna untuk maksiat. Allah Ta'ala kata, kebinasalah segala kemampuan dia yang dia telah guna atas muka bumi. Jadi kaedah tadi, apa tujuan kita belajar? Apa tujuan saya beritahu kaedah? Menyebut sebahagian anggota badan yang dimaksudkan keseluruhan. Tujuan dia ialah ada orang menimbulkan isu. Apa isu dia timbulkan? Dia kata apa tahu? Isu dia timbulkan. Dia kata dalam Quran Allah tak bagi makan daging khinzir. Allah tak bagi makan daging khinzir. Tengok muka surat 107 boleh? 107. Ayatnya panjang 107 tu. Tolong baca boleh? Puan Noli Azira tolong baca Puan Noli. Puan Noli tolong baca boleh? 107 tu ayat 3 surah Maidah. Panjang ayat tu, baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih bukan atas... Cukup. Kataannya daging babi tadilah, daging khinzir. Allah sebut daging khinzir, daging babi Allah sebut, daging. Jadi oleh kerana perkataan daging kat situ, maka adalah orang yang kebulu sangat nak makan babi. Tak tahulah ada juga orang Islam macam tu. Tulang boleh. Tulang boleh, kulit boleh, kepala boleh, ekor boleh. Kenapa ya Allah tak bagi daging jadi tulang boleh lah apa? Dia guna, Allah sebut daging. Daging lah. Allah sebut daging lah. Tak. Allah sebut daging.
Tapi yang dimaksudkan bukan daging saja, keseluruhan badan khinzir tersebut. Boleh? Itu kaedah dia tadi. Jadi kalau ikut kaedah yang orang kata, oh Allah tak bagi makan daging saja, jadi daging saja lah, kita tak boleh makan. Kalau macam tu ayat ni, yang binasanya dua tangan Abu Lahab je. Kepala dia, badan dia, kaki dia, okey, tak ada masalah. Contoh lagi, surah Ar-Rum. Boleh tak tengok surah Ar-Rum ni? Tolong baca dia, Puan Maisarah Mokhtar, tolong baca boleh? Puan Maisarah Mokhtar. Boleh Ustaz? Muka surat. Sekejap, saya cari muka surat. Okey, muka surat 408 yang bawah sekali. 408 yang bawah sekali. 08 bawah sekali. Ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Okey, ada perkataan tangan tak, Puan Maisarah? Ada. Ada kan? Tuan-tuan dan puan-puan telah zahir kerosakan di darat dan di laut dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi Allah sebut tangan. Bila Allah sebut tangan, maksudnya dosa kaki tak ada. Dosa kemaluan, dosa mata, dosa mulut, dosa lidah, dosa hati. Jadi orang yang tak ada tangan, dia buat dosa juga. Dia tak ada tangan, tapi dia buat dosa lain. Contohlah, dia kedua tangan, tapi dia guna kaki buat sakit hati, buat sakitkan orang. Dia guna lidah mengatur orang. Dia punya mulut, Masya Allah, buat sakit hati family dia sendiri. Contoh. So dia tak terlibat sebab tangan saja. Masalah kalau macam tu. Allah sebut tangan, tapi yang dimaksudkan bukan tangan saja, keseluruhan badan. Kenapa Allah sebut tangan? Sebab kebiasaannya manusia kan guna tangan untuk buat dosa maksiat. Boleh? Bahasa Melayu ada tak kaedah ni? Saya nak tanya lah. Bahasa Melayu ada tak kaedah? Ada siapa boleh jawab? Dalam bahasa Melayu ada tak kaedah? Sebut sebahagian, tapi dia masukkan keseluruhan. Ada tak siapa-siapa nak cuba? Nak tahu kok betul? Ada? Okey, dalam bahasa Melayu, pernah dengar tak? Ada orang cakap. Orang tanya saya, Ustaz tunggu siapa tu? Saya tunggu Tuan Haji Firdaus daripada petang tadi, katanya nak datang dah daripada pukul 6. Sekarang dah pukul 8.30 malam, batang hidung pun tak nampak. Batang hidung pun tak nampak. Saya sebut perkataan apa? Batang hidung. Betul kan? Adakah maksud saya batang hidung saja? Adakah maksud saya batang hidung saja? Mari Haji Firdaus tu batang hidung saja, larilah saya. Balik awal, ustaz balik awal. Batang hidung saja mari. Saya sebut batang hidung, tapi maksud saya, maksud kita bahasa Melayu biasa gunakan batang hidung pun tak nampak. Bayang pun tak nampak, batang hidung pun tak nampak. Adakah kita nak bayang saja? Mana dia ni, bayang pun tak nampak. Tu bayang-bayang dia ada, dia tak datang lagi. Pelik lah macam tu. Sebut bayang dia, sebut batang hidung dia, bahasa Melayu, maksudnya keseluruhan diri dia. Boleh? Ada juga dalam bahasa Melayu kaedah tu. So tak boleh dalam bahasa Arab ada juga. Allah sebut tangan maksudnya seluruh badan. Allah sebut daging khinzir maksudnya seluruh khinzir. Itulah, jangan kata daging saja tak boleh makan. Kulit boleh, mata boleh. Ada juga nak makan. Na'udzubillah. Okey? Ada juga kaedah dalam bahasa Arab dipanggil apa dia? Tadi sebut sebahagian maksudnya keseluruhan. Ada juga yang lawan dia. Apa maksud lawan dia? Sebut seluruhnya, yang dimaksudkan sebahagiannya saja. Contoh, boleh tak tengok surah Nuh? Tolong baca boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad. Tolong baca boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad. Ada tak? InsyaAllah boleh. Surah apa? Muka surat saya cari je. Surah Nuh ni, surah Nuh. Okey, muka surat 570 ayat 7. 570 ayat 7. Ayat 7. Okay, bismillah. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari ke telinganya dan menutupkan wajahnya dengan baju, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Okey. Terima kasih Puan Nur Hidayah Ahmad. Poin saya apa tahu? Poin saya, mereka memasukkan anak jari ke telinganya. Jari dalam bahasa Arab, kesun. Ni saya lukis tangan, saya cuba lukis tangan, agak-agak jadilah tangan. Ni jari 1,
2, 3, 4, 5. Cacat sikit dah tangan orang ni, tak apalah. Tapi jari dalam bahasa Arab, saya ulang balik, jari dalam bahasa Arab, daripada pangkal jari ni sampai atas ni, dia panggil apa tahu? Asabi'. Asabi'. Okay? Daripada pangkal jari sampai atas, 5 jari lah. Jari ni ke tak kisah. Daripada pangkal jari sampai ujung jari, dalam bahasa Arab panggil asabi'. Boleh? Asabi' lah perkataan kita sekarang. Ayat yang dibaca oleh Puan Hidayah tadi, ayat 7 surah Nuh ni, saya baca ayat dia. Ayat 7 ke? Yes. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Betul Mereka meletakkan anak-anak jari mereka dalam telinga mereka. Logik ke tak logik? Saya nak tanya tuan-tuan. Logik ke tak logik? Jari saya daripada ujung sampai pangkal ni keseluruhan masuk dalam telinga saya. Dolok masuk sampai sini. Logik ke tak logik? Tak logik lah. Kecuali orang tu cacat, lubang telinga dia besar. Ya, boleh. Normalnya takkan masuk sampai ke ni. Takkan lebih daripada kita punya ruas jari yang pertama ni. Betul kan? Apa yang Allah guna asabi'? Jadi bila asabi' maknanya keseluruhan jari masuk dalam telinga. Hujung jari ni dalam bahasa Arab. Okey. Setiap jari ni ada nama dalam bahasa Arab. Khinsir, binsir, wusta, sababah, ibham. Setiap satu jari ada nama dia. Tak apa. Hujung jari ni dalam bahasa Arab. Hujung jari ni. Dekat ruas yang atas kali ni, bahasa Arab panggil anamil. Anamil. Ni hujung jari. Anamil. Jadi kalau ayat Quran ni kata, mereka meletakkan anamil mereka di telinga-telinga mereka. Just. Pas. Senang faham. Logik lah. Ruas jari kita ni, daripada sini sampai hujung ni, dipanggil anamil. Kalau tiga-tiga ruas ni daripada pangkal sampai atas dipanggil asabi'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata mereka meletakkan asabi'. Maksudnya daripada sini sampai sini dalam telinga. Logik ke tak logik? Tak logik pun. Kita tak boleh masuk. So ini kaedah dia menyebut keseluruhan. Allah sebut keseluruhan jari. Betul? Allah sebut keseluruhan jari. Tapi yang dimaksudkan bahagian hujung ni saja. Ini maksudkan bahagian hujung ni saja. Yang ni saya tak kerti lagi, saya tak jumpa lagi contoh dalam bahasa Melayu yang sesuai. Saya tak jumpa lagi contoh dalam bahasa Melayu yang sesuai. Okey, batang hidung tadi adalah, yang ni tak kerti nak bagi contoh apa lagi sesuai. Tapi nak ceritanya apa dia? Kenapa saya cerita macam ni? Saya nak bagi tahu pada kita semua malam ni, Al-Quran tak boleh difahami secara literal semata-mata. Al-Quran tak boleh difahami secara literal. Saya tahu bahasa Arab, saya tahu kalimah, setiap kalimah dalam Quran saya tahu. Jadi saya boleh terjemah Quran, saya faham Al-Quran. Tu yang jadi kata daging khinzir dia tak boleh makan. Sup tulang dia boleh. Nak makanlah, tak makan sangat. Allah sebut daging tapi maksudnya keseluruhan. Baik. Jadi ayat kita sekarang, Allah Ta'ala kata, kecelakaanlah kedua tangan Abu Lahab. Maksud kedua tangan ialah keseluruhan badan dia. Okey, baik. Abu Lahab. Nama surah ni sempurna nama dia lah. Abu Lahab, sebenarnya nama dia adalah Abdul Uzza. Nama sebenar Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Ain, ba, dal, alif, lam, ain, zai. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Sebut betul-betul, okey? Kita orang Malaysia, terutamanya, kita akan panggil Abdul Muttalib. Sedangkan ni, Abdul Muttalib. Ni je dia dalam bahasa Arab. Muttalib, alif lam. Abdul Muttalib. Sabdu tu dekat atas ta. Mim, ta, sabdu. Okey. Sorry, ni ada satu je bukan dua. Mut, okey, ta, lib. Baca dia Abdul Muttalib, nama Datuk Nabi. Bukan Abdul Muttalib. Kalau Muttalib tu, kita letak lam dekat sabdu atas lam. Salah lah. Baca dia Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib.
Jadi bila bin Abdul Muttalib, dia ni siapa dengan Nabi? Dia pak saudara Nabi lah. Nama dia Abdul Uzza. Uzza ni salah satu nama Tuhan famous, nama Tuhan glamour kat Mekah dulu. Boleh tak tengok saya nak tunjuk nama berhala tu lah pada tuan-tuan dalam surah An-Najm. Tolong baca Puan Mudrika boleh? Puan Mudrika Tahir tolong baca boleh? Ada tak Puan Mudrika? Ada Puan Mudrika Tahir ada? Okey baik, tak apa. Puan Aliza Ali tolong baca boleh? Puan Aliza. Ada tak Puan Aliza Ali? Ada Ustaz. Okey, muka surat 526 ayat 19. So, kalau boleh semua buka jugalah page tu. Tak tengok nama Uzza ni. 526 ayat 19 20. Ayat 19 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah patut kamu, orang-orang musyrik, menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling akhir sebagai anak perempuan Allah? Okey. Terima kasih Puan Aliza Ali. So ada 3 nama berhala dalam 2 ayat ni. Pertama Al-Lata, yang kedua Al-Uzza, yang ketiga Manat. Al-Lata, Al-Uzza dan juga Manat. Jadi nama anak Abdul Muttalib yang seorang kita bincang pasal ni namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Seolah-olah zaman kita sekarang kita letak nama Abdullah, Abdul Rahman. Orang tak pelik pun. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam. Tak ada masalah pun. Sebab tu nama Allah kan. So bagi mereka Abdul Uzza pun sama macam Abdullah kan. Sebab tu nama anak Nabi nama anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib ni ada 16 orang anak, 10 lelaki 6 perempuan. Abdul Muttalib datuk Nabi ada 16 orang anak, 10 lelaki 6 perempuan. Ada kata 11, ada kata 12. Yang menyebabkan 11 12 tu sebab kekeliruan nama. Kadang-kadang orang yang sama ada 2 nama. Penulis sirah kata dia 2 orang berbeza. Sedangkan dia orang yang sama cuma ada 2 nama. Baik, tak apa. Kita kira yang paling kecil bilangannya 16 orang anak Abdul Muttalib. Salah seorang ayah Nabi nama apa? Abdullah. Ayah Nabi nama Abdullah. Yang kita bincang pasal dia malam ni Abdul Uzza. So tak ada masalah. Sebab dia kata Allah, Uzza, Manat ni tu benda Tuhan yang sama. Sama-sama level Tuhan mereka. Okey, baik. So nama sebenar Abdul Muttalib adalah nama sebenar Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Itu nama sebenar dia. So kenapa dia panggil Lahab? Kenapa panggil Lahab? Dah kata nama dia Abdul Uzza, kenapa pula panggil Abu Lahab? Kerana wajah dia paling cerah di kalangan orang-orang yang cerah. Mata dia paling hitam di kalangan orang-orang yang mata hitam. Maksudnya hitam mata dia tu pekat. Putih di sebalik hitam mata dia putih cerah. Maksud Lahab ni, kalau api dia marak menjulang. Kalau orang dia bersinar-sinar, dia punya kecerahan dia tu memancar. Kecerahan dia tu lebih pada orang. Okay? Dia punya cerah tu lebih pada orang. Itu maksud Lahab kat sini. Jadi dia digelar Abu Lahab. Bukan sebab dia bakar api, dia bakar api menjulang-julang, bukan. Kerana cerah dia tu lebih pada orang lain. Dia punya cerah dia tu Masya Allah lebih pada orang lain. Orang Arab ni cerah-cerah juga. Tapi dia punya cerah tu menyelah daripada orang lain. Imam Ahmad berkata daripada Rabi'ah bin Ubaid, daripada Bani Ad-Dail, seorang jahiliyah. Ini sama macam tadi jugalah. Ketika mana Nabi SAW berdakwah di pasar Zilmajas, Nabi kata, wahai manusia, ucaplah kalimah la ilallah, kamu akan berjaya. Maka tiba-tiba ada seorang lelaki muncul daripada belakang lelaki tu. Putih mukanya. Jelas kedua hitam matanya dan juga jelas putih di bahagian matanya. Lelaki tu putih sangat muka dia. Sambil mencelah dia berkata, dia ni Muhammad penganut ajaran sesat dan seorang penipu. Dia terus ikut kat mana Nabi pergi, bila Nabi cakap tentang Islam, dialah tukang hasut orang agar tidak menerima ajaran Nabi SAW. So namanya Lahab kerana apa? Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama dia. Panggil Lahab sebab apa? Cerah dia lain macam. dia cerah lain macam. Maksudnya Abdul Muttalib kan handsome. Orang yang handsome, tegak, gagak. Kita dah bincang, gagak pula. Sorry. Tegak, gagak lain. Kita dah bincang dalam surah Al-Fil baru ni ketika mana Abrahah nak serang Mekah. Dia kagum dengan kepribadian
Abdul Muttalib. Orangnya handsome, smart, gagah, tegap. Jadi smart dia, handsome dia, tegap dia tu jatuh pada Abu Lahab ni. Cerah sangat Abu Lahab ni, mana adik-adik yang lain. Waktu dia dipanggil Abu Lahab, bukan sebab anak dia nama Lahab, tak ada pun anak dia nama Lahab. Muka dia cerah sangat. Okey, baik. Abdul Muttalib, datuk Nabi ada 10 orang anak lelaki. Pertama nama Harith. Yang kedua nama Zubair. Ni tak glamour lah. Harith, Zubair ni tak glamour mana. Okey, Zubair bin Awal lain. Bukan pak saudara Nabi. Yang ketiga Abu Talib. Abu Talib ni glamour lah cerita dia. Yang keempat Abdullah ayah Nabi. Kelima Hamzah. So Islam kita tahu. Yang keenam Abu Lahab. Ni sekarang. Yang ketujuh Ghaidak. Yang ke-8 Muqawwim. Yang ke-9 Dirar. Yang ke-10 Al-Abbas. Jadi dalam 10 orang adik-beradik pak saudara, dalam 10 orang pak saudara Nabi ni yang glamour siapa? Yang glamour Abu Talib, Abdullah ayah Nabi, Hamzah pak saudara Nabi, Hamzah, Abu Lahab. Ni maksudnya di kalangan pak saudara Nabi yang glamour. Berapa orang? 5 orang. 6 orang. Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Abbas. 5 orang ni yang glamour. 5 orang lagi tak glamour. 5 orang glamour. Abu Talib, kita biasa dengar. Abdullah, ayah Nabi memang dah dengar. Hamzah, kita pun tahu kisah dia. Abu Lahab ni, kita sedang bincang pasal dia. Al-Abbas, ayah pada Abdullah bin Abbas. Jadi 4 saudara Nabi 10 orang, yang glamournya 5 orang. Salah seorangnya inilah yang kita bincang malam. 10 orang anak Abdul Muttalib, lelaki. Manakala perempuan, anak perempuan Abdul Muttalib ada 6 orang. Pertama Ummu Hakim, yang kedua Barrah, yang ketiga Atikah, yang keempat Safiyah, yang kelima Urwah, yang keenam Umaymah, Jadi nak beritahu, Nabi SAW ditentang, diburuk-burukkan oleh pak saudara dia sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya berniaga, saya ada produk. Saya berniaga ke, saya ejen insurans ke, saya ejen MLM ke, contoh. Ni sekadar contoh. Bukan nak kutuk siapa-siapa, kenakan siapa-siapa, tak. Bila saya iklan produk saya iklanlah produk saya. Yang kutuk produk saya tu orang-orang yang saya tak kenal. Yang kutuk produk-produk saya tu orang saya tak kenal. Saya tak kenal pun siapa, tapi dia kutuk produk saya, tipu lah, palsu lah, scammer lah, macam-macam cetak rompak lah. Contoh, dia kutuk produk saya. Saya tak kisah sangat sebab saya tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Dia tahu kutuk, biarlah. Saya tak terasa hati sangat. Tapi bila saya jual produk saya, iklan produk saya, family saya sendiri kutuk saya. Pak saudara kutuk, alah tu produk palsu tu. Alah cerita macam tu nak suruh orang masuk insurans bawah dia lah tu. Alah nak suruh orang beri barang dengan dia lah tu. Kata-kata tu bila keluar daripada ahli keluarga sendiri, dia punya pedih lain macam. Betul kan? Kita ada pengalaman berniaga, jual produk ke, tak kisah kesihatan ke, kecantikan ke, ubat-ubat ke, tak kisah. Kita bukan nak kutuk produk tu, malah ni kita nak cerita pengalaman. Kita ejen insurans, orang lain kutuk kita buat tak tahu, saya tak kenal dia, tak kenal saya, kutuk lah. Tapi family kita sendiri kutuk kita punya insurans ni, apa insurans gini, tak boleh percaya, dia tak boleh percaya, insurans tak boleh percaya. Oh, dia punya sedih dia 4 hari 4 malam terasa. 4 hari 4 malam pak saudara kita kutuk kita punya produk. Ni contoh. Ujian dia besar bila daripada keluarga sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW, dia sungguh-sungguh menyampaikan agama pada umat. Yang tukang condemn dia, siapa dia? Pak saudara dia. Oleh kerana dia ni cucu orang besar. Muhammad SAW, Nabi Muhammad cucu orang besar, cucu Abdul Muttalib. Orang lain tak berani nak sentuh suka-suka. Oh, ni cucu orang hebat ni. Dia cucu kepada ketua Mekah kita dulu. Dia cucu kepada ketua kerajaan Mekah dulu. Tak hebat ke orang tu? Hebatlah. Jadi orang lain tak berani nak sentuh Nabi. Yang berani ni pak saudara dia. Abang kepada ayah dia. Abang kepada Abdullah berani nak kutuk Nabi, nak baling Nabi, nak hina Nabi. Cuma dalam masa yang sama ada juga pak saudara dia yang kuat backup Nabi SAW, antaranya Abu Talib, yang kedua Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi dia pak saudara dia berani. Orang nak marah dia kata apa? Abdul Muttalib tu ayahku. Suka hati aku lah nak kutuk Muhammad ke, nak hina dia ke, nak buat apa saja, suka hati aku lah. Okey, baik.
Jadi Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, semoga mendapat kecelakaanlah kedua tangan Abu Lahab. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah perlu berdoa ke? Allah perlu berdoa, semoga Abu Lahab dapat kecelakaan. Allah perlu berdoa, semoga dia disembuhkan. Allah perlu berdoa, semoga dia mati. Allah perlu berdoa ke? Allah tak perlu berdoa. Allah hanya cakap jadilah. Jadi lafaz ni kenapa kita terjemah doa? Allah nak hina Abu Lahab, setiap orang Islam akan baca doa ni untuk dia walaupun dia dah mati. Abu Lahab dah lama mati dah, berapa ribu tahun lepas, 1400 tahun lepas dah mati dah Abu Lahab ni. Tapi sampai ke hari ni, hari-hari satu dunia akan ada orang sebut, semoga dia mendapat kecelakaan. Semoga dia mendapat kecelakaan. Semoga dia mendapat kecelakaan. Maksudnya dia bukan sekadar mati hina, bahkan dia hina hari-hari lepas dia mati. Sampailah sekarang orang baca surah ni. Budak-budak pun baca surah. Okey, baik. Jadi part pertama doa. Semoga kedua tangan Abu Lahab mendapat kecelakaan. Watabba, dan confirmlah, pastilah dia telah binasa. Confirm, pasti sangat-sangat dia telah binasa. Tabba tu maksudnya dia memang telah binasa. Okey, baik. Ayat 2. Sambung ayat 2 pula. Ma tidaklah. Sambung ayat 2. Ma tidaklah. Aghna, memberi manfaat. Terjemah aghna, memberi manfaat. Perkataan aghna berasal pada perkataan ghani. Makna ghani kaya. Maksudnya tidaklah mengkayakan. Maksud tidak mengkayakan, tidaklah memberi manfaat. Anhu, kepadanya, kepada Abu Lahab. Anhu, kepadanya, kepada Abu Lahab. Maluhu, oleh hartanya. Maluhu, oleh hartanya. Wa dan ma apa yang kasaba dia telah usahakan. Kasaba dia telah usahakan. Termasuk kasaba dia telah usahakan. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Tuan Faizi, terjemahkan boleh Tuan Faizi, boleh? Ayat 2 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah memberi manfaat kepada Abu Lahab oleh hartanya dan apa yang dia telah usahakan. Okey. Terima kasih Tuan Faiz. Selepas turun ayat 1, maka Abu Lahab, mula-mula turun ayat 1 dulu ni. Bukan turun satu sekaligus surah, turun ayat 1 je dulu. Abu Lahab dengar orang Islam baca ayat tu, Nabi baca ayat tu, maka Abu Lahab kata apa dia? Aku tak takut pun dengan ancaman Muhammad tu. Aku tak takut langsung dengan ancaman Muhammad tu. Sebab aku ada anak lelaki 3 orang hebat-hebat, aku ada harta yang banyak. Aku ada 3 orang anak lelaki yang hebat. Dia ada 4 orang anak, seorang perempuan, 3 lelaki. Aku ada 3 orang anak lelaki yang hebat. Dan aku banyak harta. Banyak juga pengikut aku, ramai followers. Jadi apa yang Muhammad ancam aku dalam kata-kata dia tadi tu, aku tak kisah langsung. Tu kata-kata Abu Lahab. Allah pun turunkan ayat 2. Allah kata, harta benda dia dan apa yang dia usahakan tidak akan memberi manfaat kepada dirinya. Okey, dia rasa harta dia boleh tolong dia. Dia rasa anak-anak dia boleh tolong dia. Dia rasa followers dia boleh tolong dia. Allah Ta'ala kata, tak. Bila aku dah kata celaka untuk dia, memang celaka sungguh. Memang tak akan dapat siapa-siapa tolong dia. Orang kafir kat dunia ni, dia yakin. Okey? Dia yakin harta benda dia boleh tolong dia. Sebab tu dia bermati-matian mempertahankan harta. Kat akhirat nanti, Allah suruh Ashabul A'raf tanya ahli neraka. Tolong baca boleh? Puan Nur Zakiyah. Muka surat 156. Boleh Ustaz. Muka surat 156. Okey. Muka surat 156. Ayat 48. 56. Ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Terima kasih. Kamu Puan Zakiyah baca tadi. Apa yang kamu kumpulkan, apa yang kamu usahakan, sombongkan tidak memberi manfaat pada kamu. Dulu kat dunia sombong harta banyak, anak-anak ramai. Kat dunia, oleh kerana hartanya banyak, anak-anaknya ramai, anak-anak lelaki pula tu ramai.
mereka sombong. Mereka merasakan mereka tidak akan dibinasakan. Orang kafir punya sombong lah dengan harta dan anak ni. Oleh kerana mereka sombong dengan harta dan anak ni, ketika mana Nabi berdakwah pada mereka, mereka cakap kat Nabi, kami lagi banyak harta dan kami lagi banyak anak-anak. Muka surat 432, tolong baca Puan Salmah Kasim ada? Ada tak Puan Salmah Kasim? Ada Ustaz. Puan Salmah Kasim ni adik-beradik Tuan Haji Kasim Seri Mahligai ke? Apa dia? Adik-beradik Tuan Haji Ishak Kasim. Adik-beradik. Okey. InsyaAllah. Tinggal kat mana Puan? Puan Salmah tinggal kat mana? Saya tinggal kat PJ. Okey, baik. Kelana Muka surat Jaya. 432. Ya? Kelana Jaya. Oh, Kelana Jaya. Okey, baik. Page 432 ya. Puan Salmah ada tak Quran depan dia? Ada. 432. Ayat berapa Ustaz? 34 dan 35. 34 dan 35. Auzubillah minasyaitanirrajim. Dan setiap kali kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu dan kami tidak akan diazab. Okey. Terima kasih Puan Salmah. Tengok orang kafir punya ayat. Kami lagi ramai anak pada dia. Kami lagi banyak harta pada dia. Kenapa kami nak kena ikut dia? Kami hanya akan ikut orang yang lagi ramai anak pada kami. Kami hanya akan ikut orang yang lagi banyak harta pada kami. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, harta benda banyak bagus tak? Bagus. Anak-anak ramai bagus tak? Bagus. Tapi kena ingat, satu sudut ujian juga daripada Allah. Orang kafir ni dia cakaplah dengan kata-kata nampaklah zahir kesombongan mereka, kata-kata mereka. Ada orang dia tak keluar pun kesombongan tu, kata-kata sombong dalam melalui mulut dia, tapi reaksi dia, action dia, perbuatan dia yang nampak kesombongan dia. Sebab apa? Eleh nak cakap banyak kat aku punya duit lagi banyak pada dia. Eleh nak sombong dengan aku. Anak-anak aku lagi ramai dan lagi berjaya pada anak-anak dia. Perasaan tu ada, walaupun tak keluar kat mulut, tapi action, perlakuan, gerak-geri menunjukkan orang tu sombong. Tengok surah, boleh tak surah Al-Anfal Ni peringatan untuk kita lah, bukan kita kata siapa ada anak confirm sombong, siapa ada harta confirm sombong. Tak, ni peringatan untuk kita. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Muka surat 180. Ayat yang ke-28. 28. Okey. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cubaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Allah Ta'ala kata, ketahuilah harta benda kamu dan anak-anak kamu ujian. Tak salah ada anak banyak, tak salah ada anak ramai, duit banyak, harta banyak, tak salah pun. Tapi dia nikmat, dia nikmat. Dalam masa yang sama kena sedar ujian juga daripada Allah. Ujian juga daripada Allah Ta'ala. Berbangga dalam adik dia seorang ada anak lelaki. Adik-beradik dia, dalam adik-beradik dia seorang je ada anak lelaki yang ramai. Abang-abang dia, kakak-kakak dia tak ada anak langsung ataupun ada anak perempuan saja. Bangga dari diri dengan perkara tersebut pun dah salah. Sedangkan yang bagi dia anak Allah, yang buat dia dapat anak Allah, bukan daripada diri dia sendiri pun. Itu satu. Ataupun perasaan harta ada harta banyak pada orang. Dia balik kampung cuti, dia kata, walaupun aku ni kat KL, Shah Alam biasa-biasa je. Tapi balik kampung, dalam adik-adik aku ni, kereta aku mahal sekali, contoh. Perasaan dalam hati tu ada. Itu pun dah jadi masalah sebenarnya. Dalam bab ujian harta dan anak-anak. Okey, baik, tak apa. Itu kita bincang kemudian lah, harta dan anak-anak ni. Cuma nak beritahu, Abu Lahab kat sini, dia merasakan memang dia tak takut langsung dengan ancaman ayat 1 tadi. Sebab apa? Dia ada harta, dia ada anak ramai. Maka Allah turunkan ayat, harta dia dan anak-anak dia tidak akan memberi manfaat langsung pada diri dia, dunia akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, Abu Lahab melihat 3 orang anaknya masuk Islam. Apa perasaan dia? Masih dia hidup. Dia musuh nombor 1 pada Nabi. Dia musuh nombor 1 pada Nabi SAW. Tapi 3 orang anak dia masuk Islam. Seorang dia tak masuk Islam. Abu Lahab ada 4 orang anak. Seorang perempuan nama Durrah. Perempuan nama Durrah binti Abu Lahab. Ayalah, Durrah.
Seorang perempuan nama Durrah. Ini perempuan. Lelaki 3 orang. Satu nama Mu'attab. Mim, Ain, Taba. Mu'attab. Yang kedua nama Utbah. Yang ketiga lah. Kedua lelaki. Utbah. Utbah. Yang keempat nama Utaibah. Ni, yang keempat nama Utaibah. Tuan-tuan tarik kat Google kan. Kisah Utaibah bin Abu Lahab. Keluar cerita dia. Okay, saya ceritalah sikit-sikit. Nah, Abu Lahab ni dia pak saudara Nabi. Jadi anak-anak dia dengan Nabi kira macam mana? Anak-anak dia dengan Nabi kira sepupu lah. Anak-anak dia dengan Nabi kira sepupu. Sebelum Nabi jadi Nabi, Nabi ada anak perempuan kan? Nabi ada anak perempuan. 2 orang anak lelaki Abu Lahab kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Utbah kahwin dengan Ruqayyah, anak Nabi Ruqayyah. Manakala Utaibah kahwin dengan anak Nabi Ummi Kulsum. Kita semua baca Ummi Kulsum Melayu kan. Sebenarnya bahasa Arab bunyi dia Ummi Kulsum, bukan Kalsum. Tapi dah tak kisahlah orang Melayu tu nak letak nama dia Kalsum, suka hati dia lah. Dia dah letak Kalsum ke Kilsum ke nama dia. Tapi kalau betul-betul nak ikut nama anak Nabi, Ummu ataupun Ummi Kulsum. Okay. Jadi Utbah kahwin dengan anak Nabi Ruqayyah. Utaibah kahwin dengan anak Nabi Ummi Kulsum. Maksudnya 2 orang anak Abu Lahab kahwin dengan anak Nabi 2 orang. Jadi Nabi dengan Abu Lahab jadi macam mana? Pertama, pak saudara. Yang kedua, besan. Besan ke berat? Besan lah, besan. Pertama, Abu Lahab pak saudara Nabi. Yang kedua, dalam masa yang sama, Abu Lahab tu juga besan Nabi SAW. Utbah dengan Utaibah, pertama sepupu Nabi. Yang kedua, Utbah dan Utaibah tu jadi menantu Nabi juga. Rapat dengan Nabi mula-mula. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, lepas Nabi SAW bawa Islam, Abu Lahab sakit hati sangat. Dia paksa 2 orang anak dia menceraikan anak-anak Nabi tersebut. Ceraikan Ruqayyah, ceraikan Ummu Kulsum. Dia kata apa? Ni bahasa Arab tulis. Ra'si min ra'saikuma haramun illam tufariqa ibnatai Muhammadin. Kepalaku dengan kepala kalian adalah haram jika kalian tidak menceraikan 2 orang anak Muhammad tersebut. Apa maksud kepala kamu adalah haram? Maksudnya apa dia? Aku haramkan muka aku tengok muka kamu berdua. Tu ayat dia bahasa Arab. Bukan kepala aku dengan kepala kamu berdua haram. Tak boleh bertemu 2 kepala. Apa masalah tak boleh bertemu 2 kepala? Maksud kepala aku dengan kepala kamu haram. Aku haramkan diri aku tengok muka kamu berdua. Kalau kamu tidak menceraikan anak Nabi SAW. Oleh kerana dengar cakap ayah, maka 2-2 tu ceraikan 2 anak Nabi SAW. Tu kisah 2 orang lelaki. Anak Nabi seorang lagi, Durrah. Durrah ni, okay, saya cerita Durrah dulu. Durrah anak perempuan Abu Lahab ni masuk Islam sebelum Nabi hijrah lagi. Sebelum Nabi hijrah lagi, dia dah masuk Islam, beriman dengan Nabi SAW. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh dia. Saya tak ingat dalam Imam Tirmizi ke dalam Imam Bukhari. Tapi ada hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh Durrah binti Abu Lahab. Ada hadis dia. Imam Ahmad ke Imam Tirmizi? Nantilah saya tengok balik. Nak ceritanya, dia ni masuk Islam dengan Nabi sebelum Nabi hijrah lagi. Apa perasaan ayah dia? Ayah dia benci sangat dengan Muhammad, benci sangat dengan Nabi. Dia tengok anak dia beriman dengan Nabi. Marah gila ayah dia. Sebab tu Allah kata apa dia? Anak dia yang diharap, anak dia yang diharapkan boleh support dia, boleh sokong dia, boleh bantu perjuangan dia melawan Nabi. Anak dia ikut Nabi. Tak boleh terima. Ni ujian perasaan untuk dia. Awal-awal lagi, kat dunia lagi Allah dah tunjuk anak dia tak berguna bagi dia. Maksud tak berguna, anak dia tak menyokong perjuangan salah dia. 2 orang lagi masuk Islam ketika mana Nabi tawan kota Mekah. Ketika mana Nabi tawan kota Mekah, lebih kurang 2,000 orang masuk Islam. Dipanggil Tulaqah. Dan salah 2 orangnya daripada 2,000 orang tu dia Utbah dan juga Mu'attab. Utbah dan juga Mu'attab masuk Islam setelah 8 hijrah. Jauh lah beza jarak dia dengan kakak dia yang masuk Islam tu. Tak apa. Jadi bayangkan,
anak Abu Talib 4 orang, Abu Talib lagi. Anak Abu Lahab 4 orang yang dia harapkan empat tu boleh support dia untuk lawan Nabi, benci Nabi, hentikan dakwah Nabi. Tengok 3 orang masuk geng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang je tak masuk Islam. Siapa dia? Utaibah. Utaibah ni tak masuk Islam. Tuan-tuan tanya kat Google nanti, kalau jumpalah, kalau sempat, kisah Utaibah bin Abu Lahab. Kisah Utaibah bin Abu Lahab. Utaibah bin Abu Lahab ni okey. Utaibah bin Abu Lahab ni satu hari dia pernah ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang yang dia ludah tu siapa dia? Sebelum ni dia hormat Nabi sebagai sepupu, dia hormat Nabi sebagai bapa bertua. Lepas Nabi buat Islam, dia ludah Nabi tapi tak kena kan? Dia ludah Nabi tapi tak kena. Dia ludah Nabi tapi tak kena. Utaibah ni. Maka Nabi doa buruk untuk dia. Nabi doa apa dia? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Hadis ni ada riwayat Imam Baihaqi. Ya Allah, binasakanlah dia dengan anjing di antara anjing-anjingmu. Terjemah dia lah. Maksud anjing tu tentera-tentera Allah lah. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, binasakanlah dia. Berilah kekuasaan pada mana-mana anjingmu untuk dibinasakan dia. Tu doa Nabi depan muka dia. Dia ni bila Nabi doa kat dia ni? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi doa tu kat dia. Lepas dia ludah muka Nabi, jadi tak kena tu lah. Ludah, memang ludah betul. Nabi elak, tak kena. Lepas Nabi tawan kota Mekah, Nabi bagi pilihan pada orang Mekah. Nabi tawan kota Mekah, tahun 8 hijrah, Nabi bulan Syawal. Nabi bagi 3 pilihan pada orang Mekah. Pertama, masuk Islam. Yang kedua, kalau tak nak masuk Islam, keluar daripada tanah Mekah ni. Pilihan ketiga, kalau rasa nak lawan balik Islam, silakan lawan. Tak ada masalah. Tu maksud 3 pilihan lah. Jadi, 2 orang anak Abu Lahab tadi, Utbah dan juga Mu'attab masuk Islam. Yang dia ni, Utaibah ni, dia lari meninggalkan kota Mekah menuju ke Syam. Biarlah negara aku kena tawan, aku tetap tak nak masuk Islam dengan Muhammad. Dia pun lari bawa geng-geng dia menuju ke Syam. Dia lari bawa geng-geng dia menuju ke Syam. Dalam perjalanan dia rasa takut. Dia kata apa? Satu hari nanti doa Muhammad mesti kena kat aku. Satu hari nanti doa Muhammad mesti kena kat aku. Dia cakap aja. Dia ni bukan menantu Nabi dan juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tu orang dalam perjalanan malam tidur lah. Maka dia kata aku takut nak tidur. Sebab aku rasa doa Muhammad pasti akan kena pada aku. Padahal dah lama dah. Maka geng-geng dia kata macam ni lah. Utaibah, mu tidur tengah-tengah, kita tidur keliling. Awak tidur tengah-tengah, kita tidur keliling lah. Jadi datang bahaya, datang malapetaka, musibah, kita kena dulu, awak menular sekali. Dia pun setuju. Malam tu Allah buat mereka semua tertidur. Datang salah seekor singa, melompat masuk ke tengah-tengah kumpulan tu, terkam kepala dia dulu, memisahkan antara kepala dan badan. Memisahkan antara kepala dan badan dia. Tuan-tuan tanya kat Google, kisah Utaibah bin Abu Lahab, insya-Allah keluar cerita ni, keluar doa yang Nabi SAW bacakan itu. Jadi poin saya, bukan dia seorang nak beritahu, 3 orang anak Abu Lahab pendukung agama Nabi SAW. Apa perasaan seorang ayah? Dia anti komunis, contohlah ni. Tengok-tengok anak dia semua masuk perjuangan komunis. Contoh. Ini sekadar contoh. Apa perasaan ayah tu? Sia-sia perjuangan aku. Sia-sia aku duk ajak orang sokong kumpulan aku, sokong parti aku. Tengok-tengok anak aku masuk kumpulan yang memusuhi kumpulan aku. Tu sekadar contoh. Sebab tu Allah kata, anak dia yang dia harap boleh tolong dia, anak-anak dia yang dia harap boleh menyambung perjuangan yang menentang agama Nabi, kat dunia lagi, depan mata dia dah tengok anak dia tak berguna untuk dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak beritahu, anak-anak dia tu bukan sekadar tak berguna pada dia kat dunia ni, kat akhirat nanti pun anak-anak dia tak berguna untuk dia. Tapi anak-anak yang 3 orang beriman tu selamatlah. Kat akhirat nanti, walaupun anak dia yang perempuan Durrah tadi yang masuk Islam awal, jadi muslimah. Durrah ni, dia sebelum Nabi jadi Nabi, dia ada suami. Durrah binti Abu Lahab, dia ada suami. Bila Nabi jadi Nabi, dia nak beriman dengan Nabi, suami dia tak bagi. Dia berpisah dengan suami dia. Suami dia tu tak kafir.
Tapi dia beriman dengan Nabi SAW. Walaupun Durrah ni baik, tetap tak boleh tolong ayah dia ke akhirat nanti. Boleh tak tengok surah Syu'ara? Kalau baca Tuan Haji Nasaruddin boleh? Tuan Haji Nasaruddin. Surah Syu'ara ayat muka surat sekejap. Okey, 371. 371 ayat Ayat 88 89. 88 dan 89. 371. 88 dan 89. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. 89 kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Okey. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Ke akhirat nanti, hari yang mana harta banyak mana pun tak ada faedah, anak ramai mana pun tak ada faedah. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bebas daripada syirik, hati yang bebas daripada munafik. Itu maksud hati sejahtera. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, anak-anak dia bermanfaat bagi diri dia. Orang yang datang pada Allah dengan hati yang sejahtera, harta benda dia bermanfaat bagi diri dia. Abu Lahab ni tuan-tuan dan puan-puan, dia punya gembira Nabi SAW lahir, dia sembelih unta hari kelahiran Nabi. Bagi orang makan. Baik ke tak baik? Baiklah. Dia guna harta bagi orang makan. Baik. Tapi oleh kerana dia kafir, harta dia bagi orang makan tu sikit pun tak beri manfaat pada diri dia. Tapi orang Islam, kita ada iman. Kita tak munafik, kita tak syirik. Kita bagi nasi lemak sebungkus je pada orang. Manfaat tak? Kita korbankan RM2 bila nasi lemak bagi orang makan pagi-pagi. Manfaat tak RM2 kita korbankan tu? Manfaat. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, hatta ma taj'alu fi fimra'ati. Sehingga kan apa yang kamu letakkan dalam mulut isteri kamu. Maksudnya kita bagi duit belanja isteri kerja, bagi duit belanja anak lagi sekolah. Harta kita spend bagi isteri makan, bagi anak-anak makan, beli roti, beli buah-buahan. Itu semua harta kita kan kat dunia. Bermanfaat tak? Ya, akan bermanfaat bagi diri kita. Anak-anak kita lepas kita mati, dia doa untuk kita, minta ampun untuk kita. Bermanfaat tak doa mereka? Ya, bermanfaat. Tapi Abu Lahab, lepas dia mati, anak-anak dia doa untuk dia, yang Islam 3 orang tu, manfaat tak? Tak. Walaupun anak dia doa 40 hari, 40 malam tak berhenti, sikit pun tidak bermanfaat bagi diri dia. Orang Islam, anak kita lepas kita mati, mungkin seminggu sekali doa kat kita. Kami malam Jumaat. Kebetulan surah buat Yasin, anak kita join. Contohlah. Walaupun anak kita nanti lepas kita mati, doa seminggu sekali untuk kita, sebulan sekali, setahun sekali, tetap bermanfaat juga. Berbanding Abu Lahab ni, walaupun 3 orang anak dia masuk Islam, anak dia bagus, tak ada masalah. Tapi anak-anak dia 3 orang tu, sikit pun tak boleh nak bantu dia pada hari akhirat. Sebab tu Allah kata, apa yang harta-harta dia dan juga anak-anak dia tidak memberi manfaat pada dirinya langsung. Okey, baik. Dalam ayat ni ada 2 perkataan. Satu, maluhu. Yang kedua, wama kasab. Satu, maluhu. Saya tulis kat skrin boleh? Ayatnya berbunyi, ma'aghna anhu maluhu wama kasab. Ma'aghna anhu maluhu wama kasab. Maluhu. Apa terjemah maluhu? Hartanya. Wama kasab. Ma kasab ni maksudnya apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. So, ulama-ulama tafsir kata, maluhu ni adalah modal. Maluhu ni adalah harta modal. Harta yang modal dia lah modal dia, harta asal dia. Manakala ma kasab ni keuntungan dia meniaga, keuntungan dia trading, keuntungan dia melabur, keuntungan dia kutip cukai, tu ma kasab. Jadi Allah Ta'ala nak kata apa dia? Harta dia yang dia jadikan modal dan harta dia yang dia dapat untung, semua tu tak boleh nak tolong dia. Tu nak beritahu dalam ayat ni. Maluhu tu maksudnya harta yang memang dia ada sekarang. Harta yang memang dia dah ada sekarang pada diri dia. Tu maluhu. Wa ma kasab, maksudnya esok dia akan untung. Dia peniaga. Orang-orang ni peniaga hebat. Orang kaya-kaya peniaga hebat. Waktu follower ramai. Peniaga hebat, pekerja ramai. Jadi Allah nak kata, harta dia sekarang yang jadi modal hidup dia sekarang, tak boleh bantu dia. Esok dia untung, bulan depan dia untung, tahun depan dia untung, 10 tahun depan dia untung. Keuntungan dia yang dia bakal dapat, duit dia yang ada pada dia hari ni,
sikit pun tak boleh nak tolong dia ke hari akhirat kelak. Ni Allah Ta'ala nak beritahu. Yang dia duk bangga sangat, aku banyak harta, banyak anak, aku tak takut ancaman Nabi. Allah kata, kat dunia lagi, dia dah tengok harta dia tak boleh tolong. Kat dunia lagi, dia dah tengok anak-anak dia tak boleh nak tolong dia. Ni kehinaan untuk Abu Lahab. Okey, baik. Ayat seterusnya. Wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Okey, baik. Apa terjemah sa? Kelak. Dalam bahasa Arab ada dua jenis sa. Soon, later. Ayat 3, sambung ayat 3. Sa, kelak ataupun nanti. Yasla, dia akan masuk. Yasla, dia akan masuk. Naran, ke dalam neraka. Naran, ke dalam neraka. Zata lahab, yang marak menjulang. Zata lahab, terjemah zata lahab, yang marak menjulang. Terjemah zata tu mempunyai. Kalau untuk lelaki yang mempunyai, bahasa Arab panggil Zul. Zulfidli, Zulfadli, Zulkifli, Zulkarim, Zul. Mempunyai bagi lelaki. Kalau sesuatu bersifat perempuan, feminin, kalau dia mempunyai sesuatu, dia panggil zata. Zata. Okey, jadi kat sini Allah kata dia akan masuk ke dalam neraka yang mempunyai, neraka tu sifat dia feminin. Dalam bahasa Arab setiap benda dia maskulin feminin dia. Jadi neraka tu mempunyai lahab, api yang marak menjulang. Api yang marak menjulang. Okey, tolong terjemahkan dia boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad terjemahkan. Puan Nur Hidayah Ahmad. Okey, boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang marak menjulang. Okey. Terima kasih Puan Nur Hidayah Ahmad. Allah kata kelak dia akan masuk ke neraka yang marak menjulang. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan kelak. Satu sa, soon, later. Satu lagi saufa. Satu sa, satu saufa. Dua-dua terjemah kelak. Apa beza dia? Kalau sa, kelak dekat. Sebulan 2 lagi, 3-4 minggu lagi, itu sa. Kalau saufa, kelak jauh. Setahun 2, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, tu saufa. Kelak jauh. Boleh Sa, kelak dekat. Saufa, kelak jauh. Itu bahasa Arab. Jadi sekarang Allah guna kelak dekat, kelak jauh. Kelak dekat. Jadi terjemah dia macam mana tau? Nanti sekejap je lagi, nanti sikit je lagi, dia akan masuk ke api neraka yang marak menjulang. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang dah mati 1000 tahun lepas, 2000 tahun lepas, mereka dah masuk neraka ke belum? Belum. Hari hisab belum diadakan lagi. Hari timbangan amal belum diadakan lagi. Mana ada orang masuk neraka lagi? Tak ada orang masuk neraka lagi. Betul Nabi Isra Mi'raj, Nabi nampak orang tu dalam neraka, orang ni dalam neraka. Allah hanya tunjuk bayangan. Allah hanya tunjuk gambaran. Bukan ada real orang dalam neraka masa tu. Hari perhitungan belum diadakan lagi, hari hisab belum diadakan lagi. Allah bagi Nabi nampak gambaran. Jadi Allah Ta'ala cakap pada Abu Lahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang marak menjulang. Sedangkan dia belum mati lagi, dan kalau dia mati esok lusa lepas turun ayat ni pun, dia tak akan masuk neraka lagi. Jawapannya apa dia? Allah nak beritahu. Allah nak beritahu bahawasanya dia dengan neraka dah sangat dekat dah. Tu point dia. Dia dengan neraka dah sangat dekat dah. Sebab tu Allah guna sa kat sini. Maksud sa saya terangkan tadi, tempoh masa jauh, tempoh masa dekat. Saufa tempoh masa jauh, sa tempoh masa dekat. Tapi untuk dia Allah guna tempoh masa dekat, maksudnya, ya, kalau dia mati esok, dia tak masuk neraka esok. Kalau dia mati minggu depan, bulan depan, tahun depan, dia tak masuk neraka masa dia mati tu. Tetapi, bagi Allah, bagi pandangan Allah, walaupun dia kena masuk neraka lambat lagi, sekarang ni kiamat tak berlaku lagi, dia tak masuk neraka lagi, walaupun dia dah mati 1000 tahun lepas. Tetapi, bagi Allah, dia dengan neraka memang sangat-sangat dekat dah. Sebab tu Allah guna sa bagi dia. Bab tu jawapan pertama. Jawapan kedua, Nabi sebut dalam sebuah hadis, kubur itu raudhatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Kubur kita nanti sama ada akan menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka, lembah daripada lembah-lembah neraka, ataupun sebuah taman daripada taman-taman syurga. Walaupun dia tak masuk neraka lagi, tetapi kondisi dia dalam kubur Abu Lahab itulah,
macam orang dah masuk neraka. Itu maksud ayat sah kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan, Abu Lahab ada tak chance, peluang untuk kata Quran ni salah? Macam mana Abu Lahab perlu buat untuk tunjuk ke orang ramai Quran Nabi Muhammad ni tak betul? Apa Abu Lahab betul buat? Siapa begitu? Siapa boleh share? Siapa agak-agak tahu jawapan? Apa Abu Lahab betul buat untuk tunjuk ke orang ramai yang Quran ni salah? Quran Muhammad tak betul. Siapa tahu? Ada tak siapa-siapa nak cuba jawab? Ada tak siapa-siapa nak cuba jawab? Abu Lahab dia ada peluang sangat-sangat untuk tunjuk, okey, untuk tunjuk pada orang ramai, okey, yang Quran ni salah. Apa cara dia buat? Boleh tak dia kata dia mengaku dia masuk Islam? Apa dia, Puan Zakia? Dia mengaku dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Tak ingat aku tahu dia masuk Islam je. Dia masuk Islam kan? Dia jumpa Nabi Muhammad, saya tak nak musuhi kamu dah. Saya nak beriman sungguh-sungguh dengan kamu. Saya nak mempercayai apa kamu cakap. Saya nak percaya apa Quran cakap. Saya nak percaya Allah tu Tuhan yang satu. Dia pun ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia jadi orang baik, wara', soleh, alim, taqwa, tawaduk sampai dia mati. Jadi kalau lah macam tu Abu Lahab buat, niscaya apa dia? Quran confirm tak betul. Sampai sekarang orang kata apa? Quran Muhammad tak boleh pakai. Dia baca ayat Abu Lahab akan masuk neraka, tapi tengok-tengok masih hidup lagi dah masuk Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Abu Lahab ada peluang untuk tunjuk Quran yang salah. Quran ni salah. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Quran ni, ayat-ayat Quran ni ayat Quran ni dah ada bila? Sebelum dunia ada lagi. Sebelum Adam alaihi salam ada lagi. Quran ni Allah dah siapkan. Quran ni telah ada di sisi Allah Ta'ala. Perkara yang bakal berlaku sebelum dunia ni ada lagi, Quran dah cerita dah. Termasuk perkara ni. Maksudnya, Nabi Adam tak ada lagi. Allah dah beritahu dah. Allah dah tahu dah ada orang nama dia Abdul Uzza. Dia digelar Abu Lahab. Bayangkan, Abu Lahab tak lahir lagi, nama dia dah ada dalam Quran. Ini semua atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu Abu Lahab tu buatlah macam mana sekalipun, cakaplah macam mana sekalipun kat dia, dia memang tidak akan beriman. Kalau ikutkan, kalau dia cerdik kan, kita nak tunjukkan pada orang ramai Muhammad punya Quran salah, aku masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, terbuktilah salahnya Al-Quran. Quran tak pernah dan tak akan salah. Quran tidak pernah dan tidak akan salah. Sebab apa? Allah kata dia akan masuk api neraka. Memang confirm dia akan masuk api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pun tak boleh ke akhirat nanti nak salahkan Allah. Sebelum tu nak beritahu, walaupun ayat ni turun awal-awal tadi, kita bincang surah ni surah awal kan? Surah ni turun awal-awal kat Nabi, cakap kat Nabi dia akan masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang. Adakah dengan sebab turunnya ayat macam ayat 3 surah Al-Masad ni Nabi tidak lagi berdakwah pada Abu Lahab? Jumpa Abu Lahab, tak payah. Confirm masuk neraka, buat dakwah buat apa? Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Ulama-ulama sirah kata apa tau? Ulama sirah kata apa dia? Wal ayat ini tidak ada kontradik dengan perintah Allah pada Nabi untuk menyampaikan dakwah. Allah suruh Nabi sampaikan dakwah dengan dengan perkataan baligh. Boleh tak tengok muka surat 119 Tolong baca dia. Puan Noli tolong baca muka surat 119 ayat, kejap cari ayat. Surah Al-Ma'idah. Yes, kejap saya tak jumpa muka surat lagi. Yes, muka surat 119 ayat yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, bererti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Okey. Terima kasih Puan Noli. Dalam ayat ni Allah cakapkan Nabi, wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhan.
Allah cakap dengan Nabi sampaikan, betul? Allah cakap tak sampaikan pada siapa? Allah cakap tak sampaikan pada siapa? Allah tak cakap, betul kan? Jadi dalam bahasa Arab, bila Allah tak cakap sampaikan pada siapa, maksudnya apa dia? Semua orang termasuk. Termasuklah si Abu Lahab tu termasuk sekali. Jadi ayat ini tidaklah memberi makna Nabi tak perlu dakwah dia. Nabi tak perlu nasihat dia. Nabi tak perlu cakap agama pada dia. Sebab apa? Confirm ahli neraka, nak cakap nasihat buat apa lagi? Buang masa. Tak. Ayat ini bukanlah beritahu Nabi, wahai Muhammad, dia kau kecualikan daripada dakwah. Dia kau kecualikan daripada sampai agama sebab dia confirm neraka. Tak. Nabi tetap usaha juga agar pak saudara dia ni masuk Islam. Nabi tetap berdakwah juga. Kerana antara ayat kita tadi, 67 surah Al-Ma'idah dengan ayat sekarang tidak ada kontradik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa pengajaran untuk kita? Orang yang Allah cakap dengan jelas dia akan masuk neraka, Nabi masih lagi beri harapan, Nabi masih lagi ajak dia masuk Islam. Kita, orang kafir keliling kita, kita tak tahu lagi ke neraka ke bukan ke neraka mereka itu. Tapi kita terus gelar mereka, kafir ahli neraka. Wah, dah lah kafir. Kafir tu lagi turut pada kafir. Kafir ahli neraka. Kita dakwah tak, cakap agama tak, sampaikan Islam pada mereka tak, memberi kefahaman yang betul pada mereka tentang Islam pun tak, terus keluarkan perkataan kafir dia tu ahli neraka. Auzubillah min zalik. Nabi SAW tetap berdakwah kepada orang yang dengan jelas Allah kata dia akan masuk neraka. Nak ceritanya apa dia? Tugas pendakwah adalah terus berdakwah. Tugas pendakwah bukan nak jatuhkan hukuman pada seseorang. Tu point dia. Kita ustaz biasa, kita orang biasa, lagilah tak sesuai. Kita terus mengatakan, dia ahli neraka. Kenapa? Lama tak sembahyang. Dia ahli neraka. Kenapa? Musuh Islam. Dia benci Islam. Ya, boleh jadi hari ini dia benci Islam. Esok dia jadi orang yang sangat kuat membangunkan agama Islam. Entah-entah lagi bagus, lagi baik pada kita. Kita tak tahu. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Sambung ayat seterusnya, mungkin ceritanya panjang sikit, 2 ayat lagi. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kita sambung minggu depan. Saya nak beritahu satu poin pada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Al-Quran, Allah tak letak nama perempuan kecuali seorang. Siapa dia? Maryam. Seorang je nama perempuan Allah Ta'ala dalam Quran. Ya? Maryam. Maryam. Allah letak nama Maryam satu saja dalam Quran. Selain nama Maryam, Allah hanya guna perkataan imra'atu. Imra'atu. Maksud imra'atu ni isteri. Imra'ata Lut, imra'ata Nuh, imra'ata Fir'aun. Sekarang wa imra'atu. Kenapa Allah letak nama Maryam seorang? Allah nak beritahu Maryam tu bukan bini aku. Adab tuan-tuan saya ini cerita adab. Adab kita panggil nama isteri seseorang dengan panggilan suami dia. Yang putih biasa buat Mr. Mrs. Smith. Itulah kita saya tahu sebab pernah tengok movie tu. Yang lain tak tahulah. Contoh saya kenal seseorang. Saya kenal seorang wanita ni. Contoh suami dia nama Jamal. Contoh. Adab yang terbaik, saya patut panggil dia apa dia tahu? Saya patut panggil dia Zaujah Haji Jamal. Itu yang terbaik. Walaupun saya tahu nama dia. Nama isteri dia contoh Jamalia. Boleh je. Puan Jamalia, tak ada masalah. Tak berdosa, tak haram. Memang dia nama Puan Jamalia. Tapi adab. Kita takkan panggil nama perempuan tu nama dia semata. Kita panggil nama suami dia. Panggil nama suami dia. Tu adab. Orang-orang Arab, orang-orang India, Pakistan sangat apa kita panggil? Sangat jaga dalam bab. Kalau India, Pakistan dia panggil ahliya. Contoh nama lelaki tu Umar. Dia ada isteri. Kita semua tahu nama isteri dia. Tapi orang akan panggil dia ahliya Umar. Nak ceritanya apa dia? Nama perempuan tu dikaitkan terus dengan nama suami dia. Orang putih biasa guna Mr. Mrs. Smith contoh. Dalam Quran Allah cerita pasal isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Allah tak sebut nama dia. Allah tak sebut nama dia. Sedangkan Allah tahu nama isteri Nabi Nuh, nama isteri Nabi Lut. Allah tak sebut nama dia. Isteri Fir'aun Allah sebut Al-Quran. Allah tahu nama dia tapi Allah tak mention pun nama dia. Mak Nabi Musa Allah tak sebut nama dia. Mak Nabi Musa Allah tak sebut nama dia. Dia nak ceritanya apa dia? Kalaulah Maryam tu isteri Allah. Kalau ni kefahaman orang kafir lah. Nescaya Allah lebih-lebih lagi takkan sebut nama dia. Seolah-olah macam ni lah.
Nama bini orang lain aku tak sebut. Nama isteri Abu Lahab, nama isteri Nuh, nama isteri Lut, nama isteri Fir'aun aku tak sebut kerana adab. Kalaulah Maryam isteri aku, nescaya aku mesti tak sebut nama dia. Seolah-olah apa dia? Bini orang lain aku tak sebut nama, tiba-tiba nak sebut nama bini aku seketul dalam Quran. Jadi hikmah nak bagi tahu Maryam bukan isteri Allah. Kalau isteri Allah, Allah akan lebih beradab dengan isterinya sendiri. Lagilah tak bubuh nama isteri dia. Allah Ta'ala akan ubah nama daripada surah Maryam kepada surah Zaujah Allah. Surah Zaujah Allah. Ada surah macam tu? Ya. Kenapa? Isteri Allah lah Maryam tu. Nak ceritanya, Maryam tu memang dia bukan isteri Allah. Allah sebut nama dia seketul. Nak tunjukkan yang dia tidak ada suami dan aku memanglah confirm bukan suami dia. Itu kita bincang minggu depan. Boleh insya-Allah? Jadi minggu depan kita habiskan sikit lagi surah Al-Masad ni dan kita masuk surah Al-Ikhlas. Boleh? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama semua. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih semua sahabat-sahabat.